Maka ada orang yang berhijrah kerana nak lari daripada masalah, tetapi ada juga orang yang berhijrah kerana dia lari untuk membawa masalahnya bersama-sama dia pergi jauh-jauh. Saya tak sure saya yang mana satu. Satu soalan yang apabila ditanya kepada saya susah nak bagi satu jawapan, walaupun soalannya sentiasa sama, ialah kenapa saya berhijrah. Dan saya tak boleh nak bagi satu jawapan kerana mungkin memang tak ada satu jawapan. Keputusan berhijrah tu bukan terjadi secara tiba-tiba, keputusan dibuat melalui satu perbincangan, tetapi dia berlaku perlahan-lahan. Memikirkan kembali kenapa saya berhijrah, saya tak boleh lari daripada mengaitkannya dengan boarding school syndrome. Sesuatu yang saya tak pernah tahu sebelum ini, tetapi ketika belajar di Finland, mendekati literature di dalam psikologi pendidikan, saya cuba untuk memahami mengapa di dalam sistem pendidikan Finland ni tak ada sekolah asrama. Saya mula mendekati dan meneroka aspek-aspek teori yang berada di belakang apa yang diungkapkan sebagai boarding school syndrome. Malangnya, boarding school syndrome merujuk kepada sesuatu yang berlaku ketika seseorang berada di sekolah asrama. Simptom dia, akibat daripadanya, ia muncul dalam kehidupan individu berkenaan apabila dia berada di peringkat usia yang jauh ke depan, iaitu sekitar di umur saya, 40-an. Dan kerana itu, soalan kenapa saya berhijrah, mau tidak mau dia mesti bermula dengan topik boarding school syndrome. Semasa bersekolah rendah, idea pergi ke sekolah asrama adalah satu pencapaian jika seseorang itu cemerlang dalam akademiknya, adalah idea yang common. Dengan keputusan peperiksaan yang cemerlang dalam penilaian darjah 5, saya mendapat beberapa tawaran ke sekolah asrama. Dipendekkan cerita, saya memilih untuk ke sekolah yang saya telah pergi pada masa tersebut, walaupun tak jauh sangat daripada rumah. Dan ketika berada di asrama, saya dalam beberapa hari yang pertama tu, saya tidaklah ada perasaan macam rindu dengan keluarga sangat. Satunya kerana tak jauh sangat daripada rumah. Keduanya, saya anak bongsu yang umur 4 tahun gap dengan abang, dan abang-abang yang lain rapat-rapat umur mereka. Saya dah agak terbiasa bersendirian. Jadi bila saya pergi asrama tu, dia tak ada isu sangat. Cumanya, pengalaman berada di asrama itu telah bermula pada minggu orientasi itu dengan permulaan yang tidak baik. Saya telah jelaskan yang saya tak pandai main bola, namun saya dipaksa juga untuk menjadi goalkeeper kepada pasukan kami. So bila goalkeeper ni, tak mungkin kita invisible. Satu sekolah tengok kita, at least pada bayangan kita lah, mungkin orang tak peduli pun kan. Dan berjayalah saya menjadi goalkeeper paling tak guna pada masa tersebut, menjadi punca kekalahan kumpulan kami. Tak tahulah berapa banyak, 10 ke gol yang melepasi, dan diketawakan, diejek pada masa tersebut. Dan itu telah menyebabkan saya rosak idea saya tentang berada di sekolah asrama sebagai satu pencapaian. Saya mula benci dengan keberadaan tersebut. Tetapi untuk tidak bersekolah di sekolah asrama tidak terlintas langsung pada masa itu, kerana saya aware. Saya pernah, salah seorang daripada abang kami pernah bersekolah di sekolah yang sama. Walaupun ayah tak berapa setuju beliau bersekolah di sekolah berkenaan, tapi beliau nak bersekolah di situ. Dan selepas beberapa tahun, tak sempat sampai SRP pun, abang saya berhentilah daripada sekolah tu dan pergi ke sekolah harian biasa. Dan ayah sebut kisah tu kepada saya, maka saya mengambilnya sebagai berhenti sekolah is never an option kepada saya. Maka bermula daripada minggu orientasi, saya sudah berada dalam mood defensif, geram, marah, berdendam dengan semua orang. Dan of course 30-40 tahun kemudian baru saya menerima diagnosis ADHD. Inattentive punya presentation tu menjelaskan kenapa emosi saya terlalu intens pada masa tersebut. Tak boleh let go je kan, lepak lah kan, apa sangat benda tu. Tapi dia menjadi satu benda yang saya sangat berdendam. Dan baru sahaja mungkin perasaan tu macam nak reda sedikit, saya telah berdepan dengan satu lagi kejadian yang signifikan dalam sepanjang kehidupan saya bersekolah di sekolah asrama. Apabila pada bulan Ogos
tahun berkenaan ketika saya di tingkatan 1, saya dah hilang rasa sabar untuk menahan marah, dendam, geram, defensif dan melihat benda-benda di sekeliling saya sentiasa dengan mata mengkritik. Saya tak boleh terima kenapa senior-senior di sekolah tidak menunjukkan contoh yang sepatutnya kepada kami pelajar tingkatan 1. Konon-kononnya lah, logik dia ialah lagi lama bersekolah di sekolah agama, sepatutnya lagi baguslah pelajar-pelajar ni, dan bagusnya pelajar ni akan ditunjukkan dengan mereka itulah yang patutnya ada kat depan soft, datang awal ke surau, manakala kami yang budak-budak tingkatan 1 ni akan berada dekat belakang. Tapi dia terbalik, lagi lama sekolah asrama ni lagi ke belakang, malah sampai tak datang ke surau. Mungkin orang lain tak kisah, tapi saya memikirkannya. Lalu saya telah mengangkat tangan, memberi isyarat kepada seorang abang yang baru saja selesai bagi tazkirah, saya nak cakap. Maka saya berdiri di hadapan semua pelajar dalam keadaan takut-takut. Saya tidak faham kenapa sekolah kita ini seperti durian, yang luarnya nampak cantik, tapi bila kita belah, kita buka, dalamnya tu ada ulat, busuk. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab semasa saya bersekolah rendah, itu antara kata-kata lah dalam tazkirah tersebut. Saya kata masa saya sekolah rendah dahulu, saya bersekolah di sekolah yang bercampur, Muslim, non-Muslim, Melayu, Cina, India, dan ramai kawan saya yang bukan beragama Islam, tetapi mereka mempunyai peribadi, akhlak yang jauh lebih baik daripada kita yang bersekolah di sekolah agama ni. Kita ni berada di sekolah agama ni macam tak bersyukur. Kita jadi macam orang buta yang diberikan tongkat untuk berjalan, tetapi kita lebih selesa menjadi orang buta yang tidak ada panduan. Sebab itu benda yang diajar di sekolah ni kita tak pakai pun, biar kita jadi macam orang buta saja. Sepatutnya abang-abang penuhkan saf di depan. Kami tingkatan 1 ni yang patutnya ada dekat belakang. So masa saya bagi tazkirah tu, saya dah nampak dah senior-senior dekat belakang tu mengepal tangan, macam bagi isyarat nak pukul, nak belasah saya. Dan masa tu memang saya dah rasa takut. Kena ingat yang saya hanya seorang kanak-kanak yang berusia 13 tahun. So kita di umur 40-an sekarang ni, kita fikir balik, kalau kita ada anak umur 13 tahun tu di tahap mana untuk dia mendepani keadaan itu. So saya menghadapinya. Lepas saya bagi tazkirah tu, kawan-kawan tingkatan 1 yang ramai-ramai kat depan ni datanglah. Oh, bagus, tahniah Rizal, bla 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 semualah kan. So saya antara senyum dan berdebar-debar, kerana saya nampak, mereka tak nampak sebab semua orang tengok saya, tapi saya yang tengok semua orang. Dan saya nampak kat belakang tu muka-muka yang menakutkan tu, yang macam memberi amaran. So bila balik ke asrama, memang kecoh lah satu sekolah malam tu, budak tingkatan 1 yang celupa ni. So di asrama pula ada tazkirah pendek sebelum kita tidur malam. Dan ketika kita sedang menjalankan rutin tazkirah dalam bilik kami di blok C tu, kami mendengar kecoh di luar bangunan blok asrama kami. Dan bila kita jenguk daripada tingkap tu, saya nampak begitu ramai pelajar, seolah-olahnya macam satu sekolah telah mengelilingi blok kami. Ada yang bawa kayu, kaki kerusi, kaki meja, ada yang bawa besi katil dan menjerit-jerit nama saya lah. Mana budak tingkatan 1 yang kau ajar tu, mana budak gemuk yang kau ajar tu, macam-macam lah dia orang cakap tu. Dan mereka menunjukkan yang macam mereka nak pukul saya. Dan pada masa itu saya sangat takut. Saya telah duduk di katil, masih lagi pasang kelambu tingkatan 1. Dan ketika dalam kelambu itulah pelajar tingkatan 5 yang paling kami takut, ya, of course saya tak sebut nama lah kan, abang berkenaan telah masuk ke dalam bilik kami dengan agresifnya, macam menghentak pintu ke, tumbuk pintu ke. Mana budak tingkatan 1 yang kau ajar tu, aku nak jumpa, aku nak cakap dengan dia. Saya dah bercucuran air mata menangis dekat dalam bilik. Kerana kami semua tahu fenomena bully di sekolah was very real. Kita pernah tengok pelajar yang kena tumbuk, kena pukul sampai berdarah telinga. Kita dah nampak benda-benda tu dan kita tahu kalau kita berada dalam situasi tu, itulah yang akan berlaku kepada kita. Dalam keadaan saya sangat takut pada masa tersebut, saya terselamat apabila pelajar-pelajar tingkatan 5 yang sebaya dengan abang yang samsing tadi, tapi mereka adalah pengawas dan bertugas sebagai ketua blok yang menjaga kami ni, telah masuk ke dalam bilik dan memberitahu kepada saya, kalau lebih kurang lah dia punya ayat dia, kalau kau sentuh budak ni, maknanya kau sentuh aku.
Apa-apa kau deal dengan aku, bukan dengan budak ni. Kalau kau samsing sangat, sama-sama Form 5, bukan dengan budak Form 1. Jadi beliau tak jadi nak kidnap saya, dan dia cuma bagi amarah dah, kau jaga, siap kau. Lebih kurang macam tu lah kan. Dan malam itu serta beberapa malam berikutnya, saya telah dipanggil dan saya disuruh tidur dekat bilik pengawas untuk make sure dekat tengah-tengah malam saya tidak diculik lah, untuk dipukul, dibelasah. Dan benda tu berlarutan selama beberapa bulan sepanjang pengajian tu sehingga ke cuti hujung tahun. Pelajar-pelajar tingkatan 2, tingkatan 3 yang juga benci menyampah dengan saya ekoran daripada kejadian malam tu, saban hari balik bila habis semayang maghrib ataupun sebelum semayang maghrib, kita nak pergi ke Dewan Makan untuk makan, saya disepak daripada belakang, ditendang-tendang, diejek secara verbal tu, definitely lah. Dia punya emosi dia very intense pada masa tersebut, menyebabkan bila cuti hujung minggu sebulan sekali kita boleh balik ke rumah tu, saya tak sabar nak balik ke rumah. Dan bila balik ke rumah saya akan tidur. Selain daripada kepenatan, kita budak-budak sekolah asrama memang bila balik rumah je akan tidur banyak kan. Saya akan tidur, dan hari Ahad saja saya mula kesejukan, dan saya merasa kesejukan yang sama bila saya fikir balik, walaupun saya dah tua dan saya dah 10,000 km daripada benda tu. Tapi orang kata butterfly in the tummy tu kan, macam bila tengah hari tu dah saya dah bad mood dah, macam nak balik ke asrama kan. Dan bila naik je kereta, abah hantar balik ke asrama, saya dah tak sedap perut. Dan bila sampai sahaja ke simpang jalan sekolah kami tu, tekak saya kering, dada berdebar-debar, berpeluh. Tapi saya diam sahajalah. Dan begitulah pada tahun-tahun yang berikutnya. Jadi walaupun bersekolah bersama dengan sahabat-sahabat lain yang saya hormati, yang saya sayangi, dan saya appreciate sebahagian kawan-kawan yang masih sudi untuk connected dengan saya, tapi saya sedih sebab saya rasa macam saya hidup dalam satu dunia lain, yang lain daripada dunia mereka semasa mereka di sekolah. Dan bukan berhenti setakat tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, sentiasa ada berlaku kejadian yang menyebabkan saya jadi kontroversi. Dan banyak kejadian kontroversi itu adalah dalam bentuk, bila saya dah masuk tingkatan 2, tingkatan 3 tu, saya mula jadi vokal. Saya bukan kurang ajar, bukan mencarut ke cakap apa, tetapi kira-kiranya menjadi seorang yang berani untuk menentang kemungkaran. Kalau ada satu benda yang tak betul tu, saya akan lawan suarakan, termasuklah jika perkara itu dilakukan oleh guru sendiri. Jadi kalau ada cikgu yang buat benda yang salah, sedih sebut kan, buat benda yang salah, ponteng tak mengajar, tak masuk kelas, ataupun selewengkan duit pelajar, beli buku tuition ke apa ke, mungkin orang lain buat kelakar, tak kisah, dan isunya bukan berapa jumlah duit tu, tetapi saya tak boleh nak proses macam mana boleh cikgu buat benda macam ni. Jadi saya akan suarakan, saya akan jumpa dengan pengetua, saya akan tanya, kenapa buat macam ni, kenapa jadi macam ni, apa yang sekolah patut buat bila benda-benda macam ni. Dan itu menyebabkan kehidupan saya sentiasa kontroversi daripada tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, dalam keadaan tidak tenang selama-lamanya berada di sekolah itu. Alhamdulillah, academically saya masih boleh perform. Tapi saya dah mula datang penyakit yang saya amat kesal, iaitu saya sentiasa tidur dalam kelas. So di peringkat awal penyakit tu datang, tingkatan 1 dah start dah, tapi tingkatan 3 paling teruk. Salah seorang daripada ustaz kami datang kepada saya, ambil kapur, conteng-conteng muka saya, marahkan saya tidur, baling dengan sesuatu daripada depan kelas ke saya duduk kat belakang masa tu. Tapi saya pun tak tahu kenapa saya begitu teruk masalah tidur. Tapi sebab peperiksaan masih lagi cemerlang, maka tak kisahlah, jalan je kan. Dan saya menjadi pelajar pertama dalam sejarah sekolah kami yang dapat keputusan maksimum paling cemerlang untuk peperiksaan SRP pada tahun 1990. Bila saya tinggalkan sekolah itu dan berpindah ke sekolah asrama lain, saya dah sepatutnya boleh lepas daripada situasi yang saya tak suka ni. Tapi for some reason, kerana ada sesuatu benda lain yang saya fikirkan yang lebih dominan, menyebabkan saya ambil keputusan untuk tinggalkan sekolah berasrama penuh berprestige yang saya pergi di tingkatan 4 itu, balik semula ke sekolah ni. Dan memulakan perjalanan tingkatan 4 di sekolah adalah
satu lagi fasa yang rumit untuk saya proses. Badan Dakwah dan Rohani, BADA, adalah badan induk pelajar di sekolah. Lazimnya Presiden Badan Dakwah dan Rohani ini adalah pelajar tingkatan 6 rendah ataupun STA 1, Sijil Tinggi Agama 1. Tapi saya tak tahu sangat sebelum saya, tapi lebih kurang dalam 4-5 tahun saya berada di sekolah, saya rasa saya lah ketika itu Presiden BADA termuda apabila saya menjadi Presiden ketika di tingkatan 4. Berlaku beberapa perkara yang agak kompleks untuk saya ceritakan. Dia terjadi di luar sekolah, berkaitan dengan politik negara, berkaitan dengan gerakan-gerakan Islam yang bergeseran di luar sekolah. Saya terpaksa berbalah, berkonfrontasi dengan insan yang paling saya hormati, sayangi, yang juga amat menyayangi saya seperti bapa menyayangi seorang anak, iaitu pengetua sekolah. Saya telah sekian lama mempunyai beberapa pertanyaan, dan bila saya tanya kepada pengetua, saya dapat jawapan yang saya tidak begitu berpuas hati, sehinggalah apabila terbongkarnya maklumat sebenar yang menghantui saya konfront almarhumnya Al-Fadhil Ustaz, dan semenjak daripada itu hubungan kami menjadi retak. Dalam suasana hubungan yang retak itu, saya diuji dengan ayah saya meninggal dunia. Dan bila ayah saya meninggal dunia mengejut ketika saya sedang berkonfrontasi dengan ayah saya di sekolah. Sebab arwah abah yang cakap, Ustaz pengetua adalah bapa kamu kat sekolah, ikut cakap dia. So saya tak boleh bayangkan saya menjadi seorang yang kurang ajar ataupun bergaduh dengan insan seperti beliau, guru, pembimbing, murabbi saya. Bila ayah meninggal, saya rasa lebih kurang dalam setengah jam ataupun sejam selepas ayah saya meninggal, pengetua sampai ke rumah, dan saya ingat lagi saya lari daripada tingkat atas, daripada atas rumah, saya terus peluk Ustaz. Saya kata, Ustaz, abah dah tak ada. Dan beliau suruh saya bersabar, tapi ketika itu sangat menekan kerana saya perlukan beliau. Dalam masa yang sama saya sedang bergaduh dengan beliau. Pergaduhan yang tak sepatutnya berlaku di antara seorang kanak-kanak dengan seorang dewasa, seorang pemimpin. Tapi benda tu berlaku. Long story cut short, bila saya dapat tawaran untuk sambung belajar ke Jordan selepas SPM, saya terus bersetuju kerana memang itu yang saya nak, dan saya rasa saya terbang ke Jordan itu dalam keadaan saya confused sebab ayah baru meninggal, mak sakit, dan saya kepenatan. Selama 5 tahun bersekolah di sekolah asrama tu penat dengan macam-macam benda yang seorang kanak-kanak remaja berusia 17 tahun nak proses dia. Masa tu saya fikir dia sebagai satu perjuangan, sebagai satu benda, tapi actually it's something yang very traumatizing. Dan bila terbang ke Jordan, bermulalah satu perjalanan yang lebih intens untuk saya berdikari jauh daripada keluarga. It was not easy to keep in touch dengan mak kerana zaman pra-internet kan, nak phone call susah, nak tulis surat. Saya rasa saya semakin bersendirian. Malah ketika di Jordan juga saya mengulangi masalah yang sama. Saya menjadi seorang yang kontroversi. Saya selalu suarakan apa yang saya tak puas hati. Senior-senior banyak yang marah dengan saya dalam level yang berlainan pula, dan saya selalu rasa overwhelmed. Bila ramai orang Malaysia, saya akan rasa overwhelmed, dan saya tak suka dengan Malaysians bila ramai. Sebab saya rasa macam orang Malaysia bila ramai-ramai nanti akan banyak masalah sebelum istilah membawang ke apa ke muncul later on dalam kehidupan. Jadi kerana itu juga ketika belajar di Jordan, saya selalu menghilangkan diri. Sama ada saya duduk dekat rumah sekumpulan kawan di Amman ataupun dengan kawan yang bukan Melayu, khususnya kawan-kawan Turki. Dan bila dah intens sangat, saya rasa macam ada duit lebih sikit, maka saya akan secara spontan, tak fikir panjang, impulsif, beli tiket, terus fly pergi ke Turki. Dan bila sampai kat Istanbul tu, saya tak fikir saya nak tidur mana ke apa ke. Saya just nak duduk somewhere dekat tepi Selat Bosphorus, dekat taman tertentu, dekat tembok masjid. Saya akan duduk sorang-sorang, diam untuk wind down, untuk tenangkan balik. Itu adalah peringkat awal bagaimana saya detach daripada unit sosial termasuk keluarga, menyebabkan saya berdikari. Dan kesan berdikari itu, ya bagus, memang kita menjadi seorang yang independent, tetapi I survive anywhere, everywhere,
but I belong nowhere. Itulah mungkin merumuskan permulaan perjalanan hidup saya yang tidak attach dengan satu tempat yang mudah untuk saya katakan sebagai home, sebagai tempat saya pulang. Boarding school syndrome is real. It's different from one person to another, but it falls under the same framework, and at the same time it might emerge with symptoms that are quite similar from one to another masa kita berada di peringkat middle age, maksud dia umur 40-an, 50-an. Ini adalah umur yang sepatutnya kita strong, kita memimpin keluarga, kita berada di kemuncak kerjaya, tetapi pada masa itulah trauma, childhood trauma akan keluar dalam bentuk-bentuk yang rumit. Maka ada orang yang berhijrah kerana nak lari daripada masalah, tetapi ada juga orang yang berhijrah kerana dia lari untuk membawa masalahnya bersama-sama dia pergi jauh-jauh. Saya tak sure saya yang mana satu, but maybe somewhere di antara dua perkara ni tadi. Wallahualam.